last tahun akhir perkhidmatan tu dia still boleh pinjam, boleh buat permohonan lagi. Okey, katalah dia nak pencen lagi setahun. Umur dia sekarang 59 kan. 59 maka dia dapat tempoh 35 tahun. Okey, kalau 59 campur dengan 3, kita kata 60 lah, senang kita cakap. Okay, 60 senang nak kira. Okey, 60 campur 35 so 95. Betul. Tapi LPPSA ini dia ada dua, sama ada 35 tahun tempoh pinjaman ataupun umur 90. So kalau dia tadi 60 campur dengan 35 95, so dia tak boleh dah sampai 95, dia sampai 90 saja. Tapi kalau lah kata by that time dia umur dia 50 campur 35 baru 85. So dia boleh, dia punya loan tu sampai umur 85 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Said Iqmal daripada Sanitary Property. Kita akan mengadakan satu sembang santai tentang hartanah bersama orang yang sangat hebat, iaitu Puan Siti Rohani Abdul Latif. Ya, hari ini sihat Puan Siti? Alhamdulillah. Thank you Said. Okey. Sihat ya? Saya sudah sihat Puan. Okey, tanpa kita membuang masa, saya akan cerita sikit biodata Puan Siti Rohani. Okey, beliau adalah bekas guru yang telah berkhidmat selama berapa tahun? 16. Selama 16 tahun berkhidmat sebagai guru dan akhirnya bekerja dalam bidang hartanah. Berapa lama dalam bidang hartanah? Lebih kurang dalam 12 tahun. Yes, sudah 12 tahun dalam bidang hartanah. So beliau telah menguruskan ramai klien dan telah dapat pengalaman menguruskan bermacam-macam jenis klien. Ada yang klien masalah personal loan, ada klien masalah tak lulus LPPSA. So Kak Siti boleh memberi satu konsultan agar loan LPPSA kita senang lulus. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, tanpa membuang masa, kat sini kita nak tanya satu soalan yang sangat hot. Sangat yang ditanya-tanya kalau kita search Google kan, benda tu nombor satu lah bila kita cakap tentang LPPSA. Apa tu? Apa tu? Okey, jadi kita tanya soalan yang hangat. Okey, apakah kelebihan LPPSA berbanding bank yang kita nak tengok? Ketara sangat perbezaan antara LPPSA dan bank yang menyebabkan LPPSA ni lagi bagus lah. Okey. Pengalaman saya lah sebab saya dulu cikgu kan. Okey. So yang pertama, kelebihan LPPSA berbanding comparison antara LPPSA dan bank. Okey, LPPSA ni dia punya rate dia ialah 4%. Okey, so bila 4%, rate dia tu daripada start kita pinjam sampailah tempoh 35 tahun tu memang 4%. Dia tak akanlah naik ke turun ke tidak. Tapi kalau bank, okey, dia punya rate tu contoh kalau sekarang dalam MCO hari tu, bank cuma bagi dalam 2.9% saja. Memanglah rendah, tapi dia fluctuate. Dia akan ada naik turun. Okay. Jadi maknanya dia tak ada stagnan lah. Maknanya daripada awal sampai akhir tu kita tak tahu berapa average bank bagi. Tapi kalau LPPSA dia akan flat rate lah 4%. Yang pertama. Yang kedua dari segi pembiayaan. Yang ni. Ini selalu kan, selalu bila government servant ni, bila dia nak beli rumah, dia akan macam terus isi borang nak beli rumah yang mana dia tidak perlu mengeluarkan deposit. Sebab LPPSA ni dia bagi pembayaran 100%. So maknanya saya sebagai pembeli yang gunakan LPPSA, saya tak perlukan 10%. Tak perlu deposit 10%. Sebab LPPSA, contohlah kata saya nak beli rumah harga dia 400,000. So kalau lah kata bank, sebab apa? Bank dia release cuma 90% atau 85% macam tu. Tengok keadaan, ada setengah bank dia release 80, ada setengah bank dia 90 kan. Tapi kalau LPPSA 100%. So kalau lah kata bank, kalau saya ambil pinjaman dengan bank, maknanya saya kena sediakan, kalau dia release 90%, another 10% saya kena sediakan lah. So maksudnya di sini, kalau lah 400,000, kalau 10%, maknanya you kena sediakan cash 40,000.
Betul. Kan. So kalau LPPSA you tak perlu sediakan deposit. Cuma booking lah. Kita nak beli rumah mungkin booking 1000 ke 500 ke. Tapi ada sekarang ni booking yang saya tengok 100 pun boleh booking dah kan. Tapi dia tak perlu sediakan deposit. Bermakna di sini LPPSA dia bagi 100% pembiayaan. Kalau 400 dia bagi. Macam tu. Tertakluk kepada kelayakan. Okey. Dia ada pengiraan kelayakan dia. Okey. Yang ketiga, tadi kita cerita pasal rate, kemudian kita cerita pasal pembiayaan 100%. Okey, kemudian kita cerita tentang bayar balik. Kalau LPPSA, kita ambil pinjaman LPPSA, bayar balik dia bila? Okey. Bayar balik untuk orang-orang yang menggunakan pembiayaan LPPSA ni government lah ya. Okey, so bayar balik dia ialah selepas dia sign surat setuju terima tu. Okay, selepas dia menerima surat tawaran tu, kelulusan dia tu, selepas kelulusan tu 25 bulan. Daripada tu bulan yang ke-25 barulah dia punya berlaku pemotongan gaji. Maknanya selagi belum 2 tahun ataupun belum 25 bulan tu kita tak perlu bayar lah LPPSA. Ya, tak perlu bayar. Tapi dia berada dalam dua situasi. Yang pertama tadi dalam 25 bulan ke-25 baru dia potong. Okey. Start daripada tarikh kelulusan surat permohonan tadi tu. Okay. Ataupun selepas developer tadi dia claim dengan LPPSA 100%. Kan developer dia buat rumah kan dia akan claim dengan LPPSA. So pembayaran dia claim 4 kali lah. Biasa developer akan gunakan schedule G, dia akan claim 4 kali. So kalau dia dah claim 100% dengan LPPSA, by that time barulah kita kena potong gaji. Tengok mana dulu developer, contoh site dah beli rumah pada masa tu projek dah halfway. Projek dah 50%. So takkanlah sampai 25 bulan. Betul tak? Betul. So mungkin dalam 10 bulan ke macam tu. So mana dulu yang datang? Projek developer claim dengan LPPSA 100%. LPPSA dah release duit dia 100%. Barulah LPPSA akan potong gaji kita. Yang mana dulu datang? Sama ada 25 bulan ataupun 100% developer claim dengan LPPSA. Itu untuk rumah yang landed. Tapi kalau rumah yang high rise untuk projek kerajaan PPA 1M, yang high rise tu yang bertingkat-tingkat lah. Apartmen semua. Apartmen macam tu yang ada projek PPA 1M. Yang tu sampai 37 bulan. Maknanya kita 3 tahun kita tak perlu bayar LPPSA. Ya betul. Bulan yang ke-37 baru dia potong. Itu untuk projek kerajaan PPA 1M. Macam tu. So LPPSA ni memberi kemudahan ataupun kelonggaran lah kepada pembeli-pembeli kaki tangan kerajaan yang nak beli rumah dengan LPPSA. Berbeza dengan bank sebab bank setahu saya bila kita lulus loan je dekat bank kita perlu bayar mengikut progression. Contoh kalau property tu tak siap, kita tak duduk lagi rumah tu tapi kita dah kena start bayar. Ya betul. Bank akan ambil dulu dia punya bunga dia dulu. Interest dia ambil. Kemudian baru dia akan potong gaji kita kan. Macam tu. LPPSA tak macam tu. Lepas tu lagi satu dari segi tempoh pembayaran balik. Contoh kalau bank, orang yang nak pinjam bank, kalau dia berumur sangat, dia kan tak boleh pinjam sampai 35 tahun kan. Mungkin orang kata dia kena attach dengan anak dia ke yang muda untuk dapatkan tempoh yang lebih panjang. Tapi kalau LPPSA tak, LPPSA kan bila seorang kaki tangan tu dia bergelar kaki tangan perkhidmatan awam, sektor awam, so dia ada 2 kali berhak untuk membuat pinjaman LPPSA. So untuk pinjaman LPPSA, first loan dia layak sampai 35 tahun atau umur dia 90 tahun. Maknanya selagi kita tak mati sebelum umur 90 tahun. Contoh ada seorang kata cikgu ya, cikgu ni kan katalah dia nak pencen umur dia 60. Pada umur dia 60, dia masih lagi pada last tahun akhir perkhidmatan tu, dia still boleh pinjam, boleh buat permohonan lagi. Katalah dia nak pencen lagi setahun. Umur dia sekarang 59 kan. 59, maka dia dapat tempoh 35 tahun. Kalau 59 campur dengan 3, kita kata 60 lah, senang kita cari. 60 senang nak kira. 60 campur 35, so 95. Betul. Tapi LPPSA dia ada 2, sama ada 35 tahun tempoh pinjaman ataupun umur 90.
So kalau dia tadi 60 campur dengan 35, 95. So dia tak boleh lah sampai 95, dia sampai 90 saja. Tapi kalau lah kata by that time dia umur dia 50 campur 35 baru 85. So dia punya loan tu sampai umur 85 tahun. Sebab dia orang ada pencen. Faham. Itu untuk first loan. Tapi kalau untuk second loan, kaki tangan kerajaan ni dia boleh buat selama 30 tahun atau 90, umur dia 90 tahun juga. Okey. Macam tu. So maknanya dia boleh tarik panjang walaupun umur Ya, mereka. betul. Jadi secara tak langsungnya bila drag dia punya tempoh pembayaran, so bulanan dia akan jadi rendah. Macam tu. Okay, baik. Terima kasih Kak Siti dah compile semua kelebihan-kelebihan FBSA. Antara kelebihan lah, ada lagi tapi setakat itulah kan. So banyak lagi yang ada sharing sebenarnya. Tapi tak apa, kita dah ke limit masa, kita pergi ke soalan-soalan ya. Okay, tak apa, saya summarizekan apa yang saya rasa sangat berguna, yang saya rasa saya kena bagi tahu juga. Di mana penangguhan FBSA yang 2 tahun, 3 tahun tu kan, saya rasa sangat berguna. Bayangkan kalau kita nak bayar rumah sewa lagi. Lepas tu orang yang guna loan bank lah. Mostly orang yang guna loan bank dia kena bayar progression dan juga sewa juga. Dalam penangguhan 2 tahun tu Syed, dia akan ada lagi increment. Kan kaki tangan kerajaan ni setiap tahun dia ada increment gaji. So maknanya daripada first dia sign untuk beli rumah tu, dia lagi untung lagi 2 tahun untuk kenaikan. Kenaikan lagi dua kali. Katalah kenaikan setahun, katalah RM100. Maknanya dia ada lagi 2 kali kenaikan. RM200 lagi kenaikan gaji dia tu. Itu untung. Sangat beruntung ya, orang yang menggunakan FBSA. Okay, tak apa, kita go to the next question. Saya bagi situasi kes sebenar. Kes sebenar. Saya ada orang A. Saya panggil dia A. Dia nak beli satu rumah yang 400,000. 400,000. Dan saya ada orang B. Orang B. Dua-dua nak compete beli satu rumah yang sama. Orang A dan orang B. Gaji yang sama, pangkat yang sama. Loan juga yang sama. Ini betul ni, bukan cerita ini betul. Dia adalah satu kes sebenar lah. So, di orang A adalah pejabat awam yang ada personal loan dalam payslip. Tapi orang B adalah orang yang ada personal loan luar payslip. Luar payslip mana dia potong atau debit daripada dia. So, saya pelik. Kenapa orang B yang lulus loan bukan orang A? Boleh explain tak Kak Siti? Orang A tadi tu dia ada personal loan dalam slip gaji dia. Betul? Sekarang ni untuk pengiraan kelayakan untuk kita memohon pinjaman pembiayaan perumahan sektor awam LPPSA ni, dia akan lihat kat dalam slip gaji tu saja. Dia tidak mengira komitmen luar. Sebab tu bila kita nak kira kelayakan, kita akan minta daripada kita punya buyer kita tu, macam mana you nak beli rumah, you kena bagi slip gaji dulu untuk kira kelayakan. Daripada situ kita akan lihat kelayakan yang dikira tu berdasarkan pemotongan dan juga pendapatan yang slip gaji saja. Dia tidak mengambil komitmen daripada luar. Tapi kalau bank, dia memang akan ambil komitmen yang luar. Betul. Tapi kalau dalam kes macam ni, kalau lah kata awak pinjam loan personal tapi you tak masukkan dalam slip gaji, so tak adalah tidak ambil kira pemotongan peminjaman tersebut. Makna kata kita tak ambil kira. Kita macam tak nampak lah sebab dia tak appear dekat dalam slip gaji kan. So kita tak ambil kira sebab kita akan ambil kira apa yang ada dalam slip gaji saja. Sebab tu kalau dia ada 2 kereta ke 2 motor ke, kita macam tak ambil kira lah, dia lah. Komitmen cuma apa yang tertera dalam slip gaji saja. Macam tu. Baik. Itulah. Faham. Jadi memanglah yang tadi tu, yang A tu dapat, yang B tu tak dapat. Sebabnya yang ni dia appear dekat slip gaji. B yang dapat. B dapat kan. Sebab dia yang A tadi tu sebab dia appear dalam slip gaji, yang B tak appear. So nampak tak beza di situ. So di sini kesimpulannya, apa-apa pengiraan kelayakan pun berdasarkan apa yang ada dalam slip gaji saja. Itu memang sangat baik lah. So maknanya kalau kita ada loan kereta atau loan motor, tak effect langsung pada FBSA. Jangan masuk dalam slip gaji juga lah. Macam tu kan? Jangan masuk dalam slip gaji. Memang saya faham. Maknanya memang banyak kegunaan lah kalau kita nak beli kereta dan motor. Dan kita juga boleh beli kereta, beli rumah tanpa risau apa-apa lah dengan FBSA.
Ni soalan yang terakhir sebab masa kita pun dah sentuh ya. Okey. Saya tertanya-tanya lah sebab LPPC boleh guna 2 kali. Saya tahu. 2 kali. Tapi syarat dia adalah kita nak lansaikan LPPC 1, betul tak? Betul. Kita tak ada cash yang banyak nak lansaikan LPPC 1. So macam mana macam cara dia? Cara dia kan. Sebab Rahsia dia ni, rahsia. rahsia. Boleh tak ceritakan trik macam mana nak lansaikan LPPC 1? Perlu ke cari investor ke apa? Macam ni bukan trik lah. Bukan Kita trik. punya cadangan lah ya, Bukan. pengalaman. Okey macam ni. Kalau memang syarat untuk kita membuat pinjaman yang kali kedua, mesti yang first loan you kena settle dulu. Ya, betul. Settle first loan baru boleh apply untuk for a second loan. Okey. Dan tertakluk juga kepada kelayakan yang berbaki. Kan. So cerita dia sekarang ni macam mana nak settle, nak beli rumah kedua tapi dia ada kemampuan tapi slip gaji kan, slip gaji tu sebab dia tersangkut kat situ ada first house yang dia tak settle lagi. Ya, betul. Okey. Kalau dia ada kelayakan dan kemampuan, yang first house tadi ni dia pergi buat refinance ke bank. Oh, refinance ke bank? Maknanya dia refinance lah. Refinance atas nama dia juga ataupun refinance atas nama orang lain lah, isteri ke siapa ke kan. So sekarang ni dekat slip gaji tak appear. Nampak tak? Betul. Jadi bila refinance, dia macam ni. Bila kita refinance ke bank, bermaksud bank tu telah mengambil alih pembiayaan tersebut. So bank akan buat settlement dengan LPPSA. Macam tu. Walaupun nama dia juga tapi dia refinance, maknanya bank telah membuat settlement kepada LPPSA atas rumah yang di refinance ke bank tadi. Dan dalam slip gaji of course lah dah settle. Jadi dalam slip gaji dah settle, so orang ni tadi dia boleh apply for a second loan. Macam tu. So maknanya rumah tadi dia refinance lah. Oh, refinance maknanya kita bagi bank pula yang bank pula tanggung hutang dia. Jadi bank akan bayar dia punya outstanding kepada LPPSA. So dalam slip gaji settle lah. Jadi kita boleh apply for a second loan pula lah. Selama ni ingat kita perlu cari investor ataupun kita kena kumpul cash untuk lansaikan semua LPPSA untuk ambil LPPSA kedua. So maknanya kita ada trik lah iaitu dengan refinance menggunakan bank. Lagi satu konsep. Bila kita nak refinance, dia akan ikut market value. Market value tu dia bergantung kepada nilai tanah. Environment, kawasan. So lagi satu tips lah kalau kita nak cari property, biar kita cari property yang kita nampak futures dia akan bright, akan bagi kita profit yang banyak. Macam tu. So kita carilah kawasan yang kita nampak berpotensi untuk menaikkan nilai hartanah kita. Macam tu. Tapi apa yang berlaku pengalaman jugalah ya. Kadang-kadang orang nak beli rumah ni sebab dia nak rebate, nak cash. Tak kisah kat mana, asalkan dapat cash dia mesti nak beli kan. Cashback. Jangan. Kita kena tengok je lokasi yang kita nak beli tu. Kalau lokasi tu dia offer ni tapi kemudian lokasi tu tak cantik kan. Tapi as long as orang cakap hartanah rumah dia tak seperti kereta ataupun motor atau gadget-gadget kita kan. Kalau macam kereta kita beli hari ni, esok kita jual dah nilai dia susut dah, betul tak? Tapi kalau hartanah ni kita beli hari ni mungkin dalam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan increase. Kan, so kita akan dapat keuntungan di situ. Baik. Itu saja soalan-soalan yang kami sediakan untuk Puan Siti. Saya harap penonton dapat ilmu-ilmu yang menarik daripada Puan Siti. Yang terakhir, Puan Siti ada tak nasihat-nasihat yang berguna lah untuk digunakan sebelum kita akhiri session kita ni? Tak adalah nasihat pun. Sharing. Yang pertama, as long as kita sebagai government servant, guna pakailah kelebihan tuan-tuan, perempuan sebagai government servant untuk gunakan pembiayaan dari LPPSA ini. Sebab LPPSA ini bukanlah sekadar untuk membeli rumah di dalam pembinaan sahaja, tak. So LPPSA ini dia ada 7 jenis rumah yang dia boleh beli. Beli rumah, beli tanah, bina rumah atas tanah sendiri, beli tanah untuk tujuan membina rumah, untuk renovation, untuk outstanding balance kan. So dia ada banyak.
Okey, bukan kata tu. So jika tuan-tuan ini daripada golongan yang menonton ni hari ni ialah daripada golongan kaki tangan sektor awam, so cuba explore apakah jenis-jenis pinjaman yang boleh lagi LPPSA tawarkan kepada anda, kan? Maksudnya jangan ingat beli rumah je ke, tanah tak boleh beli ke? Boleh beli tanah, kan? Beli rumah tu ke tak boleh buat renovation ke? Boleh buat renovation, kan? Ada cara dia. Okey, yang pertama, yang kedua, so yang ketiga ialah apabila anda ingin membeli rumah tu, okey, carilah kawasan yang tadi saya dah sebut dah, sekali lagi saya ulang, kawasan yang berpotensi, cari yang boleh bagi profit in futures, kan? Macam tu. Dan lagi satu, untuk anak-anak muda, okey, kalau nak beli rumah, pengalaman jugalah, kan? Janganlah potong banyak sangat dalam slip gaji tu. Okey, kadang-kadang beli macam-macam, hutang macam-macam, bila sampai kita nak buat pengiraan kelayakan tak layak, kan? Sebenarnya loan koperasi lah, loan biro lah, kan? Loan personal lah. Banyak sangat dia punya loan dia, kan? Jadi kalau lah kata nak beli rumah, kita cuba prioritikan kita punya pendapatan kita tu untuk miliki rumah dulu. Sebab rumah tu adalah aset. Kalaulah kita membeli rumah di usia yang muda, okey, kita punya insurans murah, tempoh pembayaran kita panjang, maksudnya umur kita lah, kan. Jadinya secara kesimpulannya, kalau beli rumah di usia yang muda, insurans murah, bulanan pun murah. So dapatkan rumah di usia yang muda. Sebab orang Kedah kata pimai-pimai kena ada rumah juga, kan? Janganlah nak berumah tangga tapi rumah tak ada. Betul tak, Sai? Betul. Okey. Jadi itulah. Lagi apa lagi pilih rumah yang mampu milik, yang sesuai dengan kelayakan kita. Jangan kita orang cakap isu ni ialah berlaku contoh macam ni. Bila kita nak beli rumah, rumah tu harga dia 100,000 contoh. Rumah tu harga dia 200,000 contoh. Lepas tu kita nak markup. Ini kalau boleh ya, kalau boleh lah. Elakkan markup. Contoh rumah 200,000, kemudian kita nak markup, katalah markup tu maknanya shilling yang developer bagilah 30,000 katakan, untuk dapatkan cash rebate. So rumah tu tadi harga nilai dia bukan lagi 200,000, 230,000. Okay. Dalam masa 5 tahun ataupun dalam masa 7 tahun, kita akan dapati kenapa aku beli dulu rumah ni 230,000, sampai hari ni dah 7 tahun bayar, nilai dia masih lagi 230,000, tak ada untung. Nampak tak dekat situ? Dekat situ bukan sebenarnya rumah dia 230,000, rumah dia 200,000. Nilai selepas 8 tahun, nilai semasa 230,000. Dia duk nampak kata rumah dia masih lagi hutang 230,000. Sebenarnya dia apa tadi? Dia markup, kan? Dia markup loan. Patutnya dia dah dapat untung dah dekat situ 30,000. Tapi sebab dia markup loan, jadi masa dia markup, dia seronok lah dapat dia markup. Lepas tu dia macam nak bayar balik, dah 7 tahun ni, kenapa rumah aku lagi 230,000 lagi? Nampak tak rasa? Dia rasa macam feras, kan? Masa dapat tadi biasa, kan, 30,000 macam tu. So kalau boleh jangan markup. Tapi kalau ada keperluan, bolehlah markup, sebab benda tu dibolehkan, kan? Dan janganlah nanti pertikaikan balik. Tu. Okey. Rasanya itu sajalah kot. Okey, itu saja nasihat-nasihat daripada Puan Siti. Puan Siti yang pengalaman 12 tahun dia dalam tanah. So itu bukanlah satu pengalaman yang biasa, itu pengalaman yang luar biasa dalam bidang tanah. Jadi daripada saya pun ada nasihat saya sendiri. So dalam buat pembelian rumah, kan, so kita kena kaji di mana rumah yang boleh bagi high value seperti apa yang Kak Siti cakap. So dalam pemarkupan kita nak dapatkan satu cash rebate yang Kak Siti cakap, betul, kita boleh dapat satu cash rebate. Boleh ambil, tapi kita gunakan cash rebate itu untuk kegunaan investment lain. Saya setuju tak itu? Boleh. Sebab kalau kita buat investment, dia akan generate duit kita lagi, kan? Tapi selalunya tu, dia nak buat apa tahu, Syed? Dia nak kahwin. Itu yang muda-muda lah. Dia nak kahwin. Ataupun dia nak buat grill. Dia nak buat grill, dia nak tambahkan, dia nak renovation lah. Dia nak tambahkan, dia pergi dapur bagai, kan. Dia nak buat kitchen cabinet lah semua. Memanglah itu perlu, kan. Tapi kalau lah kata dia boleh buat investment, lagi cantik. Sebab dia boleh generate lagi income dia, kan. Macam tu. So itulah nasihat-nasihat di mana saya boleh konklusikan benda ni. Duit cashback tu kita kena invest dan jangan beli dengan kemahuan kita.
Itu saya boleh konklusi. Okey, saya rasa itu saja daripada kami, iaitu daripada Kak Siti, daripada grup Siti MK, ejen hartanah. Dan daripada saya Ciputi Property. Dan sini adalah saya nak iklan. Video ini ditaja daripada Ciputi Property, iaitu kami ada projek yang sangat hebat di Klebang, Melaka, iaitu satu projek Marina Point. Cantik Ya, sangat cantik. Sangat cantik. So, Puan Siti pun dah pergi ke sana. Dah. So, Cantik. So memang sangat cantik. Kat sana kita ada sea view, kita ada unit 24 tingkat, dan juga kita ada kawasan yang sangat dekat dengan kawasan pelancongan, iaitu Pantai Klebang, dan juga 20 minit saja ke Bandar Melaka. So Kak Siti pernah ke sana. So, cantik. Strategi tempat dia. Dan kondusif. Sebab dengar katakan dia punya future plan dekat situ akan naik majlis perbandaran, ada halal hub bagaikan. Menarik. Sangat kondusif tempat dia. Memang best. Okey. Dia memang recommended lah. Recommended daripada Puan Siti, ejen hartanah sendiri. So jangan lupa, jika berminat untuk semak kelayakan. Pertama, semak kelayakan. Kalau berminat untuk mendapatkan konsultation hartanah, kalau berminat untuk mendapatkan hartanah daripada kami, daripada Marina Point, boleh direct WhatsApp di link di bawah. Description kita akan bagi satu link, iaitu direct pada WhatsApp kami, saya leads. Dan kami akan semak kelayakan dahulu, dan kita akan bagi konsultasi hartanah dan juga cadangan-cadangan macam mana untuk kita gunakan financial dengan cara yang lebih baik. Itu memang satu perkhidmatan percuma daripada kami sebenarnya, yang kami buat untuk educate semua orang agar menggunakan financial sebaik mungkin. Kita pun akan educate juga, Syed. Yes. Kenapa perlu dalam SMP tu, tuan-tuan? Kalau selalunya kan orang letak SMP tu, dia cakap ada penama. Actually dalam SMP tak ada penama. Yang ada kat situ ialah property owner. Kata kalau macam si Ali ni beli rumah, Ali ni sebagai buyer, so dia akan letak isteri dia sebagai property owner. Itu pun kita boleh konsult, kita boleh bagi pendapat perlu atau tidak letak property owner, kena tak letak property owner, apa dia punya consequences dia akan berlaku kemudian, macam tu. Semua kita boleh bantu untuk bagi konsultansi percuma. So dapatkan link daripada saya. Dapatkan link. Just tekan link WhatsApp ke kami akan bagi semua kesaksian percuma. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton kami. Okey, jangan lupa kita akan adakan lagi video lagi menarik bersama dengan banyak lagi pelabur hartanah dengan ejen hartanah yang hebat. Kita akan bagi banyak input hartanah dalam Ciputi Property YouTube channel. Okey, sampai situ saja. Okey, jumpa lagi Kak Siti. Okey, silalah terus follow kami dan dapatkan link daripada kami. InsyaAllah kami akan selalu akan sentiasa membantu anda secara percuma. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Okey.